Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri ulang kaji UPKK yang mana pada kali ini kita nak berbincang berkaitan dengan subjek sirah bagi tahun 4. Okey, yang mana tajuknya adalah jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, iaitu dalam unit 2 kita akan berbicara berkaitan dengan perang Badar. Okey, perang Badar ni seperti mana yang kita mungkin pernah dengar sebelum ni, perang Badar ni adalah peperangan besar yang pertama yang disertai oleh Rasulullah dan para sahabat. Sebelum tu banyak peperangan kecil-kecil, tapi ini yang perang Badar yang kita nak cerita ni adalah perang Badar yang peperangan yang pertama yang besar, yang melibatkan adanya kematian, ada sahabat-sahabat yang syahid. Dan perang Badar ini terjadi dengan 313 orang Islam dan melawan 1000 orang tentera kafir ataupun musyrikin. Okey, perang Badar. Perang Badar ni berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Okey, 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Kalau kita tengok, memang hebatlah Rasulullah dan para sahabat berperang sewaktu Ramadan. Ramadan ini bulan puasa. Antara perkara sejarah terhebat di dalam bulan Ramadan antaranya adalah peperangan Badar ini. Dan berlaku di kawasan lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Okey, seterusnya bilangan tentera yang terlibat. Bilangan tentera yang terlibat, tentera Islam 313 orang dan diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, manakala tentera kafir pula tentera kafir Quraisy pula adalah 1000 orang yang diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham. Okey. Kemudian sebab berlakunya peperangan, Abu Sufyan bin Harb dan angkatan perdagangan Quraisy dihalang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana untuk melemahkan ekonomi musuh yang bertujuan menghancurkan Islam. Yang kedua, bagi menggantikan harta orang Islam yang dirampas. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan Islam. Okey, sebab berlakunya peperangan ni, perang Badar ni sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak nak berperang pun. Rasulullah cuma nak ambil balik harta yang dirampas daripada harta orang Islam yang dirampas oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Sebab apa? Sebab masa berlakunya perang Badar ini selepas berlakunya peristiwa hijrah. Okey. Bila dah berlaku peristiwa hijrah, dulu sahabat-sahabat Rasulullah yang berhijrah ke Madinah, okey, mereka keluar daripada kota Mekah tu dengan sehelai sepinggan, tak bawa apa-apa. Tinggalkan semua harta benda di Mekah. Dan bila dia orang tinggalkan semua harta benda dia orang dekat Mekah, lepas tu orang-orang Quraisy yang kafir Quraisy dekat Mekah ni pergi rampas ataupun pergi ambil harta-harta orang Islam ni. Dia ada yang dia orang pakai, ada yang dia orang jual. So Rasulullah bila dah tahu angkatan perdagangan Abu Sufyan bin Harb ni nak lalu dekat kota Madinah, Rasulullah pun nak pergi tahan angkatan perdagangan ni, geng-geng bisnes Abu Sufyan bin Harb ni, nak ambil balik apa yang mereka telah rampas daripada harta orang Islam dekat Mekah dulu. Itu sahaja. Tapi dia ada perkara yang berlaku selepas ni. Okey. Lepas tu Abu Sufyan ni pun dia pun pergi, dia dapat tahu yang Rasulullah ni nak tahan dia. So dia pun pergi hantar bantuan, hantar orang untuk pergi ke Mekah
minta pertolongan daripada Abu Jahal. Okey. Okey, pertolongan Allah dalam peperangan. Okey, Abu Sufyan meminta pertolongan musyrikin Mekah dan Abu Jahal bersetuju untuk membantu. Okey, kita dah cakap tadi. Abu Sufyan minta pertolongan musyrikin Mekah dan Abu Jahal bersetuju membantu. So, Abu Sufyan ni masa dia angkatan perdagangan dia tu, geng-geng bisnes dia tu ada dalam 30 ataupun 40 orang macam tu je. So, bila dia tahu yang Rasulullah nak tahan dia punya barang perdagangan apa benda ni, dia pun minta bantuan, hantar orang untuk pergi ke Mekah, minta bantuan dengan Abu Jahal. Sebab itulah bila Abu Jahal bagi bantuan, disebabkan bantuan daripada Abu Jahal itulah tentera musyrikin pada peperangan Badar ni mencapai 1000 orang tentera. Okey, kemudian itu pertolongan daripada yang Abu Sufyan minta daripada Abu Jahal lah, yang kita nak tengok adalah pertolongan Allah dalam peperangan. Okey, Allah menghantar malaikat untuk membantu tentera Islam dan akhirnya tentera Islam mencapai kemenangan yang besar. Okey, dalam peperangan Badar ni, kalau kita fikirkan logik, macam mana 313 orang nak lawan dengan 1000 orang tentera? So, masa inilah Allah Subhanahu Wa Taala tolong tentera-tentera Islam, membantu tentera Islam dengan cara menghantar malaikat untuk membantu tentera Islam. Dan kalau kata awak baca dalam kitab-kitab sirah, ada disebutkan yang seolah-olah masa pelakunya peperangan tu tengah duk tuntang-tuntang berperang tu, ada sahabat yang seolah-olah dia tengok macam ada pedang yang bergerak sendiri pergi tikam kafir Quraisy, tentera kafir. Okey. Bilangan tentera yang terbunuh. Okey, bilangan tentera yang terbunuh daripada tentera Islam seramai 14 orang yang gugur. Okey, yang gugur termasuklah Ubaidah bin Al-Haris. Okey, antara salah seorangnya. Ada 14 orang yang gugur syahid. Okey, orang Islam mati, meninggal di medan perang, dikira syahid. Okey, kemudian tentera musyrikin ataupun tentera kafir, 70 orang terbunuh dan 70 orang lagi menjadi tawanan tentera Islam. Okey, itulah perbincangan berkaitan dengan peperangan Badar. Perang yang pertama, peperangan besar yang pertama yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang berlaku pada 17 Ramadan. Okey, yang berlaku pada 17 Ramadan ataupun pada 17 Mac 624 Masihi. Okey. Tentera dia ada 313 orang sahaja, tentera Islam melawan 1000 orang. Okey, dan pada masa tu Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggamannya, sesiapa yang memerangi tentera musyrik pada hari ini, kemudian dia terbunuh dalam keadaan penuh kesabaran dan ikhlas, terus maju dan tidak lari dari medan pertempuran, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dengar ayat ni, sahabat-sahabat dengar je ayat ni, sahabat pun terus dengan semangat berkobar-kobar untuk melawan tentera musuh. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku menagih janji dan jaminanmu, ya Allah, jika kamu binasakan kelompok ini, pejuang-pejuang mukmin ini, kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. Maksudnya kat sini Rasulullah kata, kami ni sikit. Kalau Allah tak tolong hari ni, kalau kami semua binasa, maka tak ada dahlah Islam lepas ni. Okay, so bila dengar je ayat yang macam tu, sahabat-sahabat pun terus menjadi semangat. Okey, jadi semangat untuk melawan tentera-tentera musuh. Dan bagi tentera musuh pula, antara yang terbunuh adalah ketua mereka, iaitu Abu Jahal. Disebabkan oleh ketua yang telah dibunuh, yang mati, Abu Jahal ni dah mati, maka dia sedikit sebanyak melemahkan tentera musuh dan mudah untuk dikalahkan dalam peperangan Badar ni. Okey. Itu sahaja
apa yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan peperangan Badar, dan semoga dengan adanya video ini dapat memberi manfaat dan pengajaran untuk kita sama-sama ulang kaji subjek sirah. Okey, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe and share. Sekiranya video ini bermanfaat, kongsi-kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.